Terima kasih DJ Alin Anja di Negeri FM. Itu dia sedikit perkembangan dan juga apa yang menarik berlaku di Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak. Baik, itu yang berada di Negeri Sembilan. Hari ini kita nak berikan tumpuan mengenai bagaimana sebenarnya pembangunan bandar pintar. Dan kalau kita boleh lihat antara sebab mengapa bandar pintar ini dilihat, kalau kita boleh lihat kepada trend peningkatan pembangunan manusia ataupun rakyat di bahagian bandar ini memerlukan satu sistem yang baik agar bandar itu menjadi lebih selamat. Kerana itulah hari ini kita memberikan tumpuan Bandar Pintar Bandar Selamat bersama dengan dua tetamu saya di studio untuk menerangkan lebih lanjut mengenai konsep ini ialah teknologis Muhammad Farabi Yusof, Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pelan Malaysia KPKT, juga di sebelahnya Tuan Haji Abdul Razak, CEO Rasdi Group Pakar Teknologi Pintar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah kita selalu berbicara mengenai bandar pintar, tapi mungkin masih tidak ramai yang memahami apa sebenarnya konsep bandar pintar ini, apa falsafah yang dibawa dan juga apa di antara dasar-dasar bandar pintar ni. Tuan. Okey, pertama sekali terima kasih kepada RTM kerana menjemput Pelan Malaysia dan juga KPKT secara umumnya. Bandar pintar ni sebenarnya di luar sana banyak takrifan dan pemahaman. Kalau saya tanya Syafiqah sendiri mempunyai ini, kalau saya tanya Tuan Haji pun ada pemahaman tersendiri. Jadi atas sebab tersebut KPKT, Kementerian sekarang ini dah jadi Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, telah menyediakan satu kerangka ataupun satu dasar di peringkat negara. Saya suka sebut sebagai buku teks berkenaan bandar pintar. Jadi rangka kerja bandar pintar ini telah disediakan dengan memberi satu definisi yang sangat jelas. Dia mengatakan bahawa bandar pintar ini adalah bandar yang menggunakan teknologi, menggunakan ICT dan teknologi termaju, advanced teknologi dalam nak menyelesaikan isu-isu seharian, cabaran perbandaran yang ada. Jadi cabaran ni banyaklah. Mungkin kita boleh kupas lanjut. Cabaran ni ada pelbagai cabaran yang ada dan di dalam rangka kerja ini sebenarnya yang paling penting dia telah letak 7 komponen. 7 komponen bandar pintar. Jadi 7 komponen itu daripada smart government, smart people, smart economy, smart digital infrastructure, smart mobility, smart living dan juga smart environment. Jadi 7 komponen ini telah digarap dengan pelbagai strategi dan inisiatif. Jadi dia memang di seluruh Malaysia ni ada pelbagai strategi lah yang berkaitan dengan bandar pintar. Jadi kalau kita tengok dari segi apa yang kita nak daripada rangka kerja bandar pintar ini, sebenarnya sejarah bandar pintar ni sebenarnya tak asing kepada Malaysia. Kita dah bermula pada tahun 1995 di mana masa tu kerajaan telah merancang Bandar Putrajaya dan Cyberjaya sebagai, masa tu disebut sebagai Intelligent Garden City dan juga Multimedia Super Corridor City untuk Cyberjaya. Jadi ini dah lama. Jadi kita dah berkembang daripada situ dan banyaklah inisiatif-inisiatif, dan apa yang dibuat oleh kerajaan ini adalah bertujuan untuk kita nak people-centric smart city. Kalau dulu mungkin Tuan Haji kan banyak di bandar pintar yang dulu-dulu ni dibawa oleh industri, bagaimana nak jual produk dia kan. Nak selesai banjir, nak selesai trafik dan sebagainya. Sekarang ni kita dah ada satu kesedaran, kita ke arah people-centric smart city untuk menyelesaikan masalah penduduk dan rakyat itu sendiri. Nanti kita akan rungkaikan mengenai people-centric itu. Jadi saya nak terus bertanya kepada Tuan Haji sebab tadi Tuan ada mengatakan bila kita nak menyentuh mengenai apa di antara definisi ataupun falsafah di sebalik bandar pintar, Tuan Haji ada definisi lain, saya ada definisi lain. Jadi Tuan Haji selaku pemain industri bagaimana pandangan dan juga apa di antara definisi dan juga konsep bandar pintar itu sendiri? Okey, kalau dari segi industri itu, bandar pintar itu satu bandar yang menggunakan sistem IoT atau teknologi tertinggi sekarang seperti yang dibahaskan oleh Cik Farhi tadi ya. Jadi kebanyakan teknologi itu digunakan untuk melestarikan sesebuah bandar itu. Saya bagi contoh bandar pintar ni, kalau Cik Farhi cakap tahun 1995 sudah bermula di Cyberjaya Putrajaya. Antara yang membuatkan bandar itu pintar ialah dari segi sistem jalan raya, di mana mereka menggunakan sistem IoT untuk traffic light. Ya? Jadi setiap traffic light itu dipasang sensor untuk menyelaraskan perjalanan sesebuah kenderaan dari sebuah tempat ke tempat. Kemudian kita memasang sistem teknologi seperti CCTV bagi memantau, dari segi memantau lalu lintas, memantau carbon dari segi environment, dan kita memantau keadaan penduduk di sesebuah kawasan itu. Ya, itu antara bandar pintar yang telah diwujudkan dari awal. Dan yang kita
kita tidak tahu tu antaranya ialah bandar pintar yang kita wujudkan ialah e-government. Ya. Di mana sistem di mana kita membayar asesmen dan cukai pintu tu melalui online. Ya, melalui online yang mana kita meletakkan satu jaringan internet antara penduduk dengan kerajaan itu bersatu melalui internet, gabungan jaringan internet. Ya, jadi saluran informasi itu dapat dibawa daripada penduduk sesuatu bandar kepada sesuatu kerajaan. Ya. Jadi itu antara definisi bandar pintar yang telah ada wujud di Malaysia ini. Jadi berbalik kepada apa yang Tuan katakan tadi, konsep bandar pintar ini bukan satu perkara yang asing. Dan juga Tuan pun dah nyatakan tadi banyak sebenarnya kita aplikasikan dalam negara kita ini sendiri. Tapi di manakah kedudukan kita? Bagaimana untuk kita menilai kita punya pencapaian di mata dunia khususnya? Apa indikatornya? KPI-nya bagaimana? Okey. Di dunia ini kalau kita tengok globally memang banyak indeks-indeks bandar pintar. Saya ambil dua contoh yang selalu digunakan, IMD Smart City Index dan juga ESE Motion Index, dipanggil Smart City Motion Index. Jadi kedua-dua indicators ini definitely banyak assessment tools yang digunakan seluruh dunia dan masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeza. Maksudnya perspektif itu berbeza. Dari segi cuma unfortunately dia tidak orang kata komprehensif kepada semua bandar di Malaysia lah. Jadi dalam konteks dua indeks ini Kuala Lumpur lah diambil, the city capital telah diukur. Jadi pada tak silap saya pada tahun 2021 Kuala Lumpur berada pada mungkin kedudukan 70 bandar yang ke-74 dan satu indeks lagi pada kedudukan 105. Jadi sebenarnya kedudukan ini pada saya tidak penting dari segi, of course dia memberi satu benchmark, tetapi apa yang sepatutnya kita laksanakan daripada sudut pandang yang ditengok tu. Macam contoh kalau dari satu segi itu dia tengok social cohesion, tapi social cohesion probably is not a smart city actual core components. Tetapi kita kena tengok dari sudut yang ini saya nak memperkenalkanlah, kita sebenarnya telah kita identical adopt di Malaysia satu global standard yang dipanggil ISO 37122 2019, iaitu indikator bandar pintar. Jadi indikator bandar pintar ni ada 85 indikator yang diguna pakai di kebanyakan negara. Jadi daripada 85 indikator ini merangkumi every walk of life, daripada urban planning-nya, daripada transportation-nya. Jadi di dalam tu ada elemen-elemen yang boleh kita bagi fokus dan strategi secara berfokus. Jadi inilah yang sepatutnya kita bercakap pada hari ini, bagaimana how to accelerate the pelaksanaan bandar pintar. Jadi saya yakin sahabat-sahabat saya di luar sana, pentadbir bandar daripada kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan sebagainya memang sedang memacu. Jadi itu adalah antara usaha-usaha ataupun global standard lah yang kita how the global standard, tetapi kita nak localize it di dalam konteks Malaysia supaya dia bandar-bandar kita ni unik dan ada ciri-ciri karakteristik tersendiri. Kita ada cabaran tersendiri. Betul. Sebelum kita menyentuh mengenai isu dan juga cabaran, saya nak mengambil kembali mengenai pelaksanaan itu. Kerana apa sahaja yang dirancang, kata-kata itu lebih mudah. Tapi untuk melaksananya bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi yang membabitkan teknologi. Bagaimana kita nak memurnikan teknologi dan juga manusia itu sendiri juga bukan perkara yang mudah. Jadi kalau untuk pihak KPKT sendiri, bagaimana pelaksanaan dari segi dasar dan juga blueprint ini bagaimana? Okey. Alhamdulillah di bawah pimpinan baru KPKT, di bawah YB Ngocaming, memang ini merupakan satu penekanan kepada bandar pintar dan bandar selamat ini. Dan di sini KPKT sebenarnya banyak mempunyai inisiatif. Through kita di bawah KPKT ada banyak agensi antaranya, tapi dari segi Plan Malaysia sendiri memang kita bertindak sebagai dari segi nak memperkukuhkan smart city planning, perancangan bandar pintar. Bandar pintar ini dia tidak terjadi dalam mimpi satu malam besok pintar. Dia memerlukan satu perancangan yang rapi, dan perancangan yang rapi ini is strategic planning. Jadi strategic planning ini mesti diterjemahkan. Jadi kalau di peringkat kerajaan negeri, kita menyarankan kerajaan negeri untuk menyediakan blueprint bandar pintar yang merupakan satu polisi dan guiding policy kepada satu kerajaan negeri. Dan di peringkat tempatan pula kita minta kerajaan tempatan untuk menyediakan pelan tindakan secara bersistematik. Sebab kita tak boleh macam teknologi kan. Elemen-elemen teknologi ni dia tak boleh
hari ini kita terlalu buat cepat. Terlalu cepat. Kita buat ni, esok kita buat lain. Jadi ini memerlukan satu perancangan yang rapi. Jadi setakat hari ini alhamdulillah kita mensasarkan daripada 155 PBT yang ada seluruh negara. Sampai tahun 2025 ini sasaran kita adalah 60 bandar yang majlis perbandaran ke atas untuk mempunyai pelan strategik. Dan alhamdulillah sekarang ni kita dah ada banyak bandar-bandar. Sebagai contoh Kuala Lumpur, Putrajaya, Ipoh, Cyberjaya, semua ini telah mempunyai perancangan yang tersendiri. Dan macam seperti yang saya sebut sebelum ni, perancangan adalah satu perkara yang perlu dibuat secara rapi, tetapi perlu disusuli dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien juga. Pelaksanaan itu adalah satu isu yang selanjutnya yang perlu dilihatlah di kedepan. Dan pelaksanaan itu pula hala tujuannya mestilah people centric pula sekarang. Betul. Jadi ia bergantung kepada industri bagaimana peralihan itu people centric, bagaimana kita nak memanipulasi people centric dalam teknologi sekarang. Okey, sebenarnya kita ketahui teknologi ini kita tak boleh buat dalam masa satu hari. Kita memerlukan waktu untuk mengadaptasikan kepada warga bandar, kepada penduduk. Kerana penduduk itu terdapat golongan muda, golongan celik IT dan golongan kurang celik IT. Sebab apabila kita menggunakan bandar pintar itu, kita lebih kepada menekankan pada teknologi terbaru, teknologi terkini. Dan kita harus memanfaatkan sistem teknologi yang ada di bandar-bandar itu seperti bulletin, billboard untuk pemberitahuan kepada warga bandar bahawa terdapat sesuatu yang baru di bandar ini. Kerana apabila kita membuat sesuatu teknologi itu, kita harus memberitahu dan menginformasikan kepada warga bandar itu bahawa teknologi itu memberi kebaikan kepada mereka. Supaya mereka dapat manfaat daripada teknologi yang kita sampaikan itu. Paling contohnya seperti saya ambil contoh di BKL, KL di Kuala Lumpur kita ada teknologi CCTV AI yang mana manfaatnya kepada pengguna lebuh raya, kepada pengguna lalu lintas dan juga kepada penduduk jika berlaku sesuatu kejadian yang tidak diingini seperti kejadian rompak ataupun kejadian seperti pelanggaran gitu kan. Dan yang terbaru kita lebih menekankan kepada smart environment atau teknologi hijau ataupun teknologi hijau di mana kita mengurangkan karbon. Jadi kita kurangkan. Jadi setiap hari Ahad tu kita kurangkan kenderaan di bandar. Supaya kita dapat udara yang lebih segar dan pohon-pohon, pokok-pokok itu boleh bernafas dengan lebih senang lagi. Dan itu adalah teknologi bandar pintar yang kita harus tekankan di masa depan, bukan sekadar teknologi itu. Kerana bandar pintar ini akan melibatkan keseluruhan sama ada smart living dan smart government. Jadi kedua-duanya harus bersatu. Harus bergabung untuk memastikan sesebuah bandar pintar itu berlaku dengan waktu yang tertentu. Jika kalau misalnya kerajaan hanya menumpukan pada teknologi tetapi penduduk tidak dapat mengecapi teknologi itu, maka bandar pintar itu tidak akan dapat dilaksanakan. Ya, setuju. Juga kita perlu memberikan tumpuan kepada SDG dan juga bandar pintar ini juga merupakan salah satu mekanisme bagaimana untuk kita mencapai ke arah SDG. Mungkin Tuan boleh perincikan sebab kita tak mahu terlalu terkejar-kejar teknologi sehingga kita melupakan environment seperti mana Tuan Haji katakan tadi. Memang apa yang Syafiqah sebut itu sangat betul lah. Memang bandar pintar ni adalah salah satu tools. Kita ada banyak konsep di low carbon city yang Tuan Haji sebut tadi. Kita ada healthy city, banyak lagi 10-minute city dan sebagainya. Bandar pintar ni one of the element saya selalu sebut dia merupakan satu vehicle untuk mencapai matlamat pembangunan mampan SDG, Sustainable Development Goals. Jadi melalui dan di Malaysia juga kita ada konsep livable Malaysia. Kita nak Malaysia yang berdaya huni. Jadi dalam konsep SDG itu nak diinterpret kepada berdaya huni, definitely banyaklah elemen-elemen yang perlu diterapkan. Dan salah satunya adalah kita tak boleh lari daripada ledakan teknologi yang berlaku sekarang ni. Ledakan teknologi, kita kata the future of the city is memang based on teknologi. Hari ini kita bercakap tentang macam kita nak travel. Saya daripada Putrajaya nak datang ke Angkasa Puri, still pakai Waze walaupun dah tahu jalan. Jadi Waze ni elemen teknologi. Kalau dulu kita nak travel, kita ikut intuition kita kan. Ikut memori. Ikut memori. Jadi sekarang ni kita dah ada Waze, kita dah ada Google Map, kita dah ada TomTom dan sebagainya. So banyak aplikasi yang boleh kita gunakan. Dan dah sampai pula dekat jalan, contohnya dekat jalan Genting Kelang tadi, dia kata, kita ada gantry chart kan, Bandar Kuala Lumpur ada banyak gantry chart. Elakkan Jalan Tun Razak. Gunakan laluan alternatif. Mungkin ada tengah repair jalan ke dan sebagainya. So ini adalah elemen-elemen bandar pintar yang
kita boleh menyampaikan maklumat dengan lebih cepat kepada rakyat. Jadi sekarang ni kalau ni rakyat boleh akses kepada sumber data tu, big data tu dengan lebih senang. Kalau dulu kita susah nak dapat maklumat-maklumat macam ni kan. Jadi sekarang ni dengan adanya bandar pintar ini kita senang nak akses kepada data-data. Itu yang paling penting seperti mana Tuan Haji katakan tadi, maklumat itu perlu sampai kepada rakyat supaya kita faham bahawa perubahan daripada analog ke digital itu boleh diterima dengan hati yang lebih terbuka. Kerana mungkin ada yang merasakan bahawa lagi senang yang dulu-dulu punya cara berbanding kita nak berubah kepada sekarang. Mungkin kena tukar handphone, mungkin kena upgrade lagi laptop. Ada perkara-perkara yang mungkin menyusahkan mereka, terutama bagi generasi-generasi yang dah pun berusia ini. Tapi untuk kita memberi pemahaman kepada mereka bergantung kepada pihak industri pula, juga diberi kerjasama oleh pihak kerajaan. Jadi bagaimana sebenarnya sinergi dan juga perhubungan di antara kerajaan dan juga pihak industri sekarang? Saya tanya pada KPK dulu. Sebenarnya dari segi sinergi itu memang telah wujud. Memang sebelum ni dalam rangka kerja bandar pintar kita dah highlight perkara ni. Kita kata terlalu banyak pemain bukan pemain industri tetapi inisiatif pembangunan pintar ni ada macam cendawan tumbuh di merata-rata tapi in silo, everything in silo. Tetapi sekarang ni dengan adanya rangka kerja bandar pintar yang telah diperkenalkan oleh KPKT pada 2019 ini cuba menyatukan di bawah satu bumbung. Jadi melalui usaha ini banyak sebenarnya usaha-usaha yang telah dibuat, antaranya adalah kita bekerjasama erat dengan industri di bawah Malaysia Smart City. Ini pun rakan kolaboratif kami juga, Malaysia Smart City Alliance. Dan banyak inisiatif ni kita pergi secara bersama. Maksudnya kalau tadi kita nak buat satu perancangan bandar pintar, saya ambil satu contohlah, kita nak buat satu perancangan bandar pintar untuk Shah Alam. Jadi kita pergi bersama dengan pemain industri. Not only kita kata apa yang kita nak bandar itu pintar based on indicator dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama industri memberi reflection kepada kita, adakah teknologi yang you gunakan ni adalah dia soundbite ataupun relevan dari segi teknologi yang ada. Mungkin ada teknologi yang lebih relevan, lebih murah dan sustainable yang boleh kita gunakan. Jadi itu simbiosis yang wujud pada hari inilah. Menyentuh mengenai relevan itu saya kena tanya kepada Tuan Haji. Teknologi yang relevan dan perlu digunakan pada masa kini khususnya di bandar-bandar pintar Malaysia yang telah ada pula bagaimana untuk memastikan bandar itu lebih selamat? Okey, alhamdulillah kita bersama dengan KPKT dan juga Majlis PBT Tempatan tu akan sentiasa berbincang dan memberi input mengenai teknologi baru yang keluar. Ya. Jadi kita akan bagi informasi input kepada KPKT dan kita akan adakan sampel POC, kita akan buat modul untuk mereka lebih memahami kepada teknologi. Kerana kita faham bahawa kerajaan itu lebih kepada memberikan kepada rakyat situation kepada ini, tetapi kalau kami sebagai pemain industri ini lebih kepada memberi pengetahuan kepada teknologi terbaru kepada KPKT supaya mereka dapat melaksanakan satu bandar pintar itu yang berteknologi tinggi dan terkini. Kita tidak mahu satu bandar pintar itu yang ke belakang. Memang betul. Contohnya saya bagi contoh sistem CCTV. Kalau sekarang di Malaysia ni, di Putrajaya, di DBKL, kesemua CCTV-nya telah dilengkapi dengan sistem AI, Artificial Intelligence, di mana kita boleh dapat segalanya. Kita boleh dapat maklumat. Kalau kita tengok muka you, kita boleh tahu nama you siapa. Wah. Sampai ke nombor IC apa di mana itu. Jadi kalau kita nak memantau jenayah, kita dapat pantau melalui sistem kamera, sistem CCTV yang kita ada itu. Dah berlaku lah di Putrajaya dan di DBKL. Jadi spek itu akan diberikan kepada PBT yang lain yang ingin melakukan bandar pintar. Jadi terdapat ketersamaan dari segi teknologi yang ada di Kuala Lumpur di bahagian tengah ataupun di bahagian Ipoh. Tetapi di setiap bandar itu, kerana Malaysia ni satu daerah yang unik, kita tak boleh 100% copy paste macam tu je. Ya? Jadi kita akan melakukan sesuatu perubahan itu berdasarkan kepada bandar tersebut. Ya? Ada setengah bandar itu tidak ada bangunan tinggi. Ada setengah bandar itu banyak lebih daripada jalan sahala. Ada setengah bandar itu kurang pokok. Ada setengah bandar itu banyak pohon-pohon, ada kawasan rimunan taman-taman gitu. Jadi kita harus mengadaptasikan teknologi itu berdasarkan kepada kedudukan sesebuah bandar di Malaysia
Malaysia ni. Jadi dari faktor geografik, demografiknya juga perlu diambil kira dalam dari segi bagaimana pelaksanaan itu. Tapi itulah mungkin ramai yang bila kita dah menyentuh gitu, kita faham bahawa tak semua bandar itu memerlukan teknologi yang sama. Mungkin kepantasannya juga berbeza-beza berdasarkan geografi dan juga demografi. Jadi fasa pelaksanaan inisiatif bandar pintar itu sendiri bagaimana supaya kita nak memahamkan kepada rakyat, tak adalah yang rasa macam kenapalah tempat saya ni belum ada lagi AI tu kan. Macam tu Tuan. Itulah yang saya sebut tadi, memang setiap bandar kita ada 155 kerajaan tempatan di Malaysia dan masing-masing mempunyai karakter yang tersendiri. Dia ada uniqueness dan juga local challenges yang sama, yang berbeza. Jadi macam saya ambil contoh, mungkin Syafiqah tak pernah dengar, ni hometown saya juga ni, Tumpat. Bandar Tumpat. Bandar Tumpat dia mungkin kesesakan trafik dia tak sama dengan Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur tidak sama dengan Johor Bahru. Johor Bahru tidak sama dengan Kuala Kangsar. Jadi penggunaan teknologi itu berbeza. Mungkin di Kuala Lumpur kita memerlukan satu pemberitahuan kepada rakyat dengan data masa sebenar, real time data. Tetapi di Tumpat mungkin kita tidak memerlukan perkara tersebut. Jadi ini memerlukan satu orang kata perancangan. Itu yang kita akan localize it dalam kita punya pelan tindakan bandar pintar. Jadi pelan tindakan bandar pintar ini sangat penting untuk kita menterjemah segala cadangan isu setempat yang apa yang termasuk juga engagement yang kita akan buat dengan rakyat. Jadi engagement ni sangat penting. Kita nak tahu sebenarnya apa yang rakyat nak. Kadang-kadang kita sediakan sesuatu teknologi tapi tidak dimanfaatkan. Jadi ini sangat penting. The engagement dengan komuniti itu sangat penting untuk kita dapatkan apa yang mereka nak lah. Sebab itulah apa juga inisiatif dan juga bantuan itu dia kena terus sampai ke poket rakyat. Terus sampai kepada hala tuju dan juga sasarannya. Jadi kalau macam tadi Tuan katakan mungkin di Tumpat taklah sesak sangat seperti di Kuala Lumpur. Tempat saya Kota Belud, KK tak juga sesak kan. Jadi tidak memerlukan teknologi seperti mana yang diperlukan di Kuala Lumpur. Jadi bagi kawasan-kawasan yang sedikit terpencil ataupun di luar bandar ini, apa teknologi yang boleh kita aplikasikan untuk memastikan mereka tetap lagi merasakan perubahan ataupun fasa teknologi itu dan juga untuk memastikan kawasan mereka tetap selamat? Baik, alhamdulillah kalau kita ketahui sekarang bahawa Kementerian Komunikasi telah menjalankan sistem jaringan 5G. Bermula dari Kuala Lumpur dan terus sekarang saya rasa ke Pulau Pinang, ke Ipoh, ke bandar-bandar besar ya. Jadi jaringan 5G itu lebih kepada menguatkan infrastruktur jaringan internet kita. Dan kalau kita ketahui bahawa di bandar-bandar besar sekarang di semua PBT itu boleh dikatakan 99% itu semua dah ada internet kecuali kalau dia berada di dalam hutan gitu kan. Tapi di dalam hutan juga saya pernah melalui di kawasan Gua Musang, tetap juga ada jaringan internet. Jadi kalau kita kata orang mengadaptasikan sistem teknologi terkini kan. Ini yang kita berterima kasih kepada COVID. Sebab apa? Semua orang dah pandai guna Grab. Foodpanda. Semua orang dah pandai guna Foodpanda. Sedangkan ibu saya yang berumur 70 tahun pun dah boleh order dah. Sebab keterpaksaan waktu COVID tu menggunakan teknologi. Walaupun sekarang tak PKP tetap order juga. Betul. Sebab dah ada kebiasaan. Jadi itu antara satu ciri-ciri bandar pintar yang mana rakyatnya sudah tahu bahawa kalau saya keluar beli, saya akan guna kenderaan, mengeluarkan kos minyak, mengeluarkan kos karbon. Jadi lebih baik saya menggunakan teknologi yang ada seperti Grab, Grab Food, Panda Food dan apa-apa teknologi yang ada di skrin handphone tu untuk mengurangkan dari segi keselamatan, dari segi environment gitu kan. Jadi benda ni kita dah diterapkan sewaktu COVID dulu. Cuma sekarang kita nak melestarikan, menambah baikkan benda itu antara penyampaian kepada rakyat dan juga kepada pemerintah government yang ada. Dan sistem saluran maklumat je kita dah ada dah. Macam contoh SMS. SMS waktu COVID tu. Kan kita pasti akan dapat kan, anda harus memakai mask, ini apa semua keadaan sekarang agak ni. Itu antara teknologi bandar pintar yang telah kita wujudkan. Betul. Yang kita sendiri tidak sedar bahawa kita itu sudah menggunakan teknologi bandar pintar. Sebab ada yang beranggapan kalau bandar pintar itu kereta pun terbang. Kita dah tak perlu menggunakan kunci, semuanya guna microchip, sentuh macam tu saja. Tapi sekecil-kecil seperti macam mana Tuan Haji katakan tadi, SMS itu tadi. Jangan lupa pakai berita suara muka, kawasan mana, PKPD semua. Itu juga sebenarnya ialah teknologi yang untuk memastikan rakyat
itu selamat. Selamat. Jadi daripada itu sebenarnya konsep yang perlu kita faham. Berbalik kepada KPKT sendiri. Macam tadi kita dah ceritakan bagaimana tempoh fasa pelaksanaannya. Selepas ini, kerana kalau kita boleh lihat dalam RMK12, ini yang diberikan penekanan, tapi RMK12 dah tak lama lagi. Betul. Selepas itu, kesinambungannya bagaimana? Okey, dari segi kesinambungan kepada Bandar Pintar ini merupakan continuous mission. Saya nampak dia satu perjuangan. Bukan lagi sebab kita nak tadi kita kata ke arah people centric smart city. Definitely peringkat awal ni mungkin kita pelaksanaan dia agak orang kata masih nak memahami apa itu smart city dan sebagainya. Tetapi kita bercakap tentang accelerating, mempercepatkan pelaksanaan Bandar Pintar. Dan ini pada fasa ini kita memang menumpukan untuk memastikan bahawa bandar-bandar kita mempunyai satu plan strategik yang jitu. Jadi selepas ini adalah memang fasa pelaksanaan dan juga fasa pemantauan yang kita akan buat. Dan saya nampak usaha ini akan berterusan sehingga the next RMK pun continuous after RMK yang berikutnya. Dan antara perkara mungkin kita tengok sekarang ni apa yang kita tekankan mungkin basic. Kita ada banyak lagi bandar yang tadi kita bercakap bandar-bandar besar, tapi kita jangan lupa bandar kecil dan sederhana, small and intermediate city. Betul. Pun perlu melalui perubahan kita panggil digital transformation ini. Dan di peringkat seterusnya adalah bagaimana kita nak melengkapi, nak memenuhi indikator-indikator tadi yang saya sebut 85 tu. Banyak lagi. Kalau kita ukur sekarang ni is a mountain to climb lah pada kita. Banyak lagi benda-benda yang kita tak buat dan itu yang kita kena bagi penekanan di dalam the next RMK lah yang akan datang. Ada 85 indikator di situ. Saya tertarik dengan pemantauan. Bagaimana sebenarnya pemantauan? Sebab kalau industri dah pun memberi segala-galanya, dah lakukan. Tetapi kalau teknologi tidak digunakan, pemantauan tak ada. Mungkin CCTV rosak, kita pun tak tahu. Bagaimana KPKT? Definitely dalam, saya rasa salah satu budaya adalah budaya maintenance. So ini melibatkan teknologi. So bandar-bandar kita selepas ni akan dihiasi dengan device-device. Kita akan banyak sensor-sensor yang kita guna. Because this is technology. Smart city is about technology. Jadi banyak elemen-elemen seperti pemantauan yang kita kena bagi penekanan dan sebagainya. Dan ini elemen pemantauan ini di peringkat KPKT, of course kita blueprint itu akan menjadi satu tools kepada pemantauan. Dan pemantauan ini akan dibuat secara berterusan dan definitely kita nak make sure impact itu kepada rakyat. Maksudnya tadi kita tailor balik. Adakah ini memberi impact? Dan setiap inisiatif ni di dalam pelan tindakan biasanya memang kita akan buat bersekali dengan indikator. Jadi kita boleh ukur dari segi impaknya dan mungkin ada yang separuh berjaya, tidak berjaya sepenuhnya dan sebagainya dan ini kita boleh gunakan sebagai satu continuous improvement dalam kita punya pencapaian kerana planning is about cyclic process. So dah ni kita tengok balik kelemahan di mana kita tambah baik balik dan ini memerlukan satu usaha dan macam yang saya cakap satu perjuangan. Perjuangan yang berterusan sebab ialah teknologi pun setiap hari berubah-ubah. Jadi untuk kita mengejar teknologi itu kita kena kembali semula kepada Tuan Haji bagaimana nak mengejar perkembangan dan juga revolusi industri teknologi khususnya. Kalau di Malaysia ini bagaimana? Apa di antara teknologi terkini yang boleh kita aplikasikan? Baik, sebelum saya bercakap mengenai teknologi yang kita boleh aplikasikan, kita harus lihat dari segi kerajaan dan juga bajet. Itu yang penting. Industri memang tak boleh lepas itu ada sebab apa? Bajet. Sebab apa? Kadang-kadang kita boleh memberikan teknologi yang terkini tetapi bajet tidak mencukupi. Jadi bagaimana kita harus mengadaptasikan dengan antara bajet, cost and benefit. Jadi selalunya kalau saya menasihati mereka itu bahawa kita ambil yang sederhana, yang di tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu dari segi government. Tetapi dari segi rakyat juga, mereka harus mempunyai satu pemikiran first class mental. Mereka tahu bahawa satu teknologi apabila dipasang, teknologi itu adalah memberi kelebihan kepada mereka, kebaikan kepada mereka dan tidak perlu diganggu. First class. Maksudnya kita ada pemikiran yang first class. Dan dari segi pemikiran first class ini membuatkan sesuatu indikator macam injection antara government dan juga rakyat itu akan lebih berkesan. Contoh, saya bagi contoh. Kita boleh melaksanakan satu teknologi yang terkini. Contohnya AI, Artificial Intelligence saya ceritakan tadi kan, yang memang terkini di dunia itu mengenai sistem CCTV. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan oleh rakyat, dan juga diganggu,
pasti sistem itu tidak akan berkesan. Jadi kedua-duanya harus selaras. Rakyat dan juga pemerintah. Ya. Maksudnya pemerintah akan mengeluarkan bajet yang ada untuk memastikan bahawa kelestarian sebuah bandar itu dan manfaat kepada warga bandar itu. Dan warga bandar itu harus menjaga fasiliti yang telah dipasang oleh kerajaan ini. Barulah kedua-duanya itu dapat synchronize gitu. Synchronization of the technologies. Betul. First class mentality itu penting. Sifat manusia. Tambahan lagi, yang keduanya yang saya lihat ialah after maintenance. Maintenance. Kita boleh memasang ni. Kalau kita lihat kebanyakan negara kita ni, kita akan memasang teknologi yang mahal-mahal yang itu. Tetapi dari segi maintenance, contoh bandar kan, satu kos yang perlu kita adakan supaya peralatan itu tetap terjaga dan juga boleh digunakan lebih lama gitu. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat kerajaan prihatin sebenarnya. Apa saja rakyat mahukan kalau ada bajetnya, keluarlah teknologi itu. Tapi selepas itu mungkin tidak diguna pakai ataupun rosak. Pemantauan itu yang lebih penting sebenarnya. Dan juga first class mentality juga penting. Sifat manusia kita dah biasa dalam zon yang selesa. Apabila berlakunya perubahan itu kita mula rasa tidak selesa. Tapi perubahan itu perlu untuk kita berevolusi. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada kedua-dua tetamu teknologis Muhammad Farabi Yusof, Muhammad Yusof, Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pelan Malaysia KPKT, juga Tuan Haji Abdul Razak CEO Rasdi Group Pakar Teknologi Pintar. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Baik, kita nak terus sahaja ke